Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipan mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah mahabbataka, kasih kepadamu. Wa ma'rifatak, dan mengenali dirimu ya Allah dengan sebenar-benar pengenalan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bibarakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, yang alhamdulillah pada hari ini kita dah masuk kepada bab yang kedua daripada nasihat berkenaan 3 perkara. Maknanya apa tuan-tuan? Hari itu kita membincangkan berkenaan nasihat berkenaan 2 perkara. Dan bermula hari ini kita masuk pula nasihat berkenaan 3 perkara. Dan bab ini merangkumi 50 nasihat. Ada 50 nasihat. 7 daripadanya daripada hadis baginda Nabi SAW. Sedangkan selebihnya daripada athar, sama ada daripada as-sahabah, tabi' dan sebagainya. Dan pada hari ini kita masuk kepada suatu nasihat yang begitu penting, yang perlu kita sama-sama fahami benar-benar, berkenaan merungut, susah hati dan merendahkan diri kepada orang kaya. Tulis di ruangan komen. Apa tajuk dia? Merungut, susah hati, merendah diri kepada orang kaya. Dan nasihat yang kita akan dengar pada hari ini adalah daripada Rasulullah SAW dengan satu matlamat. Mudah-mudahan bila kita dapat faham nota ini pada hari ini, kita cuba beramal. Walaupun sedikit, walaupun perlahan, walaupun lambat, yang paling penting setiap apa yang kita belajar, matlamat kita bagaimana aku nak amalikan ia dalam kehidupan. Jelas ke jelas? Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Tolong jawab di ruangan komen. Saya sihat Ustaz, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka juga mendengar apa khabar batin anda pada pagi ini.
Dan batin anda sihat ke? Apakah yang batin anda perlukan? Makanan apakah yang perlu diberi makan? Dan apakah hakikat yang sebenarnya batin itu kehendaki dalam dunia yang sementara ini? Saya nak tahu juga, supaya update kalian boleh membantu circle-circle yang baru, sahabat yang baru. Oh, ini yang mereka nak, ini yang mereka minta. Jelas ke jelas? Baik. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Jaga. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. 2. Wa man tawadha'a li ghaniyyi li ghinahu faqad dhahaba thulutha dinihi. Allah. 3. Artinya apa? Jom sama-sama kita tulis di ruangan komen. Sementara tuan-tuan update kesihatan tuan-tuan, tuan-tuan update hati tuan-tuan, tuan-tuan tak update di manakah level yang kalian berada. Sementara tuan-tuan tag nama orang-orang yang anda sayang. Jom bersama-sama kita tulis. Sabda Nabi SAW, man asbaha, barang siapa di pagi hari. Tuan-tuan, saya nak tanya sekejap. Barang siapa ni siapa? Cuba jawab dulu. Nabi bersabda, man asbaha, barang siapa berpagi-pagi. Kalau dia convert bahasa Melayu kita, barang siapa di pagi hari. Dan kalau bahasa Arab asalnya, wa man asbaha, barang siapa berpagi-pagi. Jawab sekejap, siapa man ni? Man. Man ni siapa? Saya nak tuan-tuan jelas. Setiap kali belajar dengan saya, walaupun saya tak alim, dan setiap kali kita muzakarah, tuan-tuan kena jelas macam mana cara saya nak memahatkan ilmu pada hati. Siapa man ini? Di IG. Jawab sekejap. Man asbaha, siapakah barang siapa berpagi-pagi ia? Bangun pagi dia buat benda ni. Siapa man ni? Saya masih lagi menanti jawapan di ruangan komen. Sebab sokmo saya je beri makan. Dah. Yang ni saya nak tuan-tuan pula ikhtiar sendiri. Junati Jusuh dah kata, akulah tu. Dah. Lagi. Siapa lagi? Dah. Man asbaha, barang siapa berpagi-pagi. Nur Lili, akulah tu. Kata dia. Badrul Syam, akulah. Terima kasih. Cukup 3 orang update. Baik. Man asbaha, barang siapa berpagi-pagi. Siapa dia? Sayalah tu. Bangun-bangun pagi je. Wa huwa yashku dhiqal ma'ashi, mengadu tentang kesusahan hidup. Bangun je pagi, kita lah mengadu dekat orang, mengadu dekat adik-beradik tentang susahnya hidup. Sama halnya, faka'annama yashku rabbahu, samalah halnya ia merungut kepada Tuhannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sama juga. Dan siapa bangun pagi-pagi, dia mengadu dengan orang, susah hidup dia, sama dengan dia mengadu kepada Allah. Sama je, rupa tu sama. Jaga, 1. Baik. Yang kedua, kita baca sampai habis. Wa man asbaha li umurid dunya, barang siapa, yakni akulah tu. Aku ni bangun pagi-pagi je, li umurid dunya, berasa susah hati kerana pekerjaan dunia. Susah sangat duk fikir. Sale naik tak naik. Bangun-bangun pagi duk fikir sale. Berniaga macam ni hari ni jadi ke tak jadi. Bangun pagi-pagi duk fikir projek. Li umuri dunia, barang siapa man asbaha, aku ni kalau bangun pagi je duk fikir susah hati kerana urusan duniawi, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, berarti di pagi itu aku dibenci oleh Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah Ta'ala benci aku. Allah Ta'ala benci aku. 2. Wa man tawadha'a li ghaniyyin la'ala sawab. Li ghinahu, dan barang siapa, akulah tu juga, merendah diri kepada orang kaya kerana hartanya. Kita rendahkan diri, kita sanggup jatuhkan ego kita sebab apa? Dia tu kaya.
nanti dia boleh tolong aku, dia boleh bantu aku. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, ya Allah minta jauh, ya Allah aku yang perangai macam ni, faqad dhahaba thulusa dinihi, maka sungguh telah keluarlah 1/3 daripada agamanya. Afwan, 2/3 hilang. Nilai agama itu 2/3 telah hilang daripada diriku. Allah, Allah. Berapa tuan-tuan? Thulusa, 2/3. 2/3 hilang agama. Lenyap agama dalam diri. Lenyap agama dalam diri. Hilang agama dalam diri. Baik. Syarahan. Sememangnya sebarang aduan hanya layak disampaikan kepada Allah. Yang ni kita telah jelas. Nak mengadu apa-apa hanya mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni jelas. Sebab mengadu kepada Allah Taala itu merupakan satu doa. Kita sembang, kita bercakap, hadir pada hati, hadir pada ingatan, itu semua doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pengaduan kepada sesama manusia adalah menjadi petanda bahawa seseorang itu tidak rela dalam menerima bahagian ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya nak syarah, saya nak tuan-tuan jelas dahulu. Kita sekarang ni dalam bicara ilmu tasawuf. Satu ilmu yang bagaimana ilmu ini nak membantu kita mengupgrade amalan hati. Kalau tuan-tuan tak faham tajuk besar, tuan-tuan takkan faham tajuk kecil. Saya ulang balik. Kalau tuan-tuan tak faham tajuk yang besar, tuan-tuan takkan faham kesinambungan tajuk yang kecil. Kalau tuan-tuan takkan faham metod ataupun apakah madah mata pelajaran yang kita belajar, tuan-tuan takkan faham huraian-huraian yang dibawa datang. Jadi, kita sekarang ni sedang belajar ilmu akhlak dan tasawuf. Maka, bila mana kita sedang belajar dan muzakarah, dan saya bukan mengajar dah, kita muzakarah, ingat memperingati dalam perbahasan atau tajuk besar ilmu tasawuf, maka huraian-huraiannya pasti berbentuk akhlak dan tasawuf. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Kerana apa? Kita nak orang yang kita sayang itu, mereka juga berjaya kepada peningkatan akhlak dan tasawuf. Maknanya, saya ulang balik, bila mana kita bahas tentang ilmu akhlak, ilmu tasawuf, maka huraiannya cenderung ataupun mestilah berpandukan, berpaksikan akhlak dan tasawuf. Tetapi waktu yang sama, tidak menafikan fiqih, tidak menafikan syariat. Maksud saya begini, habis tu Ustaz, takkan saya tak boleh mengadu langsung dengan orang hidup? Jelas ke jelas? Siapa yang pernah tertanya-tanya soalan ini? Jawab sekejap, mengaku sekejap di ruangan komen untuk saya bantu. Tuan-tuan akan tertanya-tanya, habis tu Ustaz, nak mengadu pada Allah sahaja, takkan kita tak boleh mengadu kepada orang yang hidup? Mengadu kepada suami, mengadu kepada mak, mengadu kepada ayah, mengadu kepada sahabat, mengadu kepada best friend, BFF, best friend forever. Contoh. Langsung tak boleh ke Ustaz? Contoh. Siapa yang pernah ada perasaan begini? Jawab sekejap di ruangan komen. Untuk saya bantu, dengan tidak menyalahkan, dengan tidak mengiyakan, tetapi saya nak ajar proses. Dengan tidak menyalahkan, dengan tidak mengiyakan. Nurul Nadiah dia kata saya. Contoh. Yang lain, siapa yang masih lagi beranggapan, habis tu Ustaz, tak boleh ke mengadu dengan manusia langsung? Mahani Hagam, dia kata saya lah tu. Yang lain? Baik, saya jawab begini dah. Dengar kaedah saya nak kongsikan tu. Kaedah ni is very powerful. Terlalu power. Kalau tuan-tuan pernah belajar dalam program Nak Baiki Solat, satu program yang di mana metodnya saya kaitkan ilmu tauhid dengan solat, ilmu tauhid dengan kehidupan. Is satu benda yang terlalu best untuk kalau tuan-tuan dapat faham dan selami betul-betul benda ni tuan-tuan. Kaitannya mudah. Dengar dengan baik. Bila mana, dengar dah, bila mana tuan-tuan dalam satu level. Sekarang ni tuan-tuan kena tahu dulu. Okey, tulis kejap. Sebelum saya nak syarah benda ni, pertama sekali tuan-tuan kena tahu di mana level yang tuan-tuan berada. Tulis dulu. Sebelum kita nak betul-betul faham masalah tasawuf ni,
tuan-tuan kena tahu dulu di mana level yang tuan-tuan berada. Contoh, aku berada pada level orang awam ke? Atau aku berada pada level orang khawas ke? Atau aku berada pada level khawasul khawas ke? Okey. Dulu ya, sekarang cuba baiki, serah kepada Allah. Ramlah tak apa. Hajah Ramlah ke? Hajah Ramlah ngah, tak apa, tak ada masalah. Sebenarnya saya tidak menyalahkan dan tidak mengiyakan. Saya nak bantu betul-betul agar dua-dua ilmu ni tuan-tuan pakai, tapi betul pada tekniknya, betul pada cara, betul pada masa. Okey. Poin yang pertama, tuan-tuan kena jelas dulu, jelas betul-betul, tanpa ada syak wasangka pada diri sendiri. Aku ni berada pada level yang mana? Itu soalannya. Aku ni berada pada level yang mana? Kalaulah tuan-tuan kata, Ustaz, saya ni mengakulah masih lagi orang awam. Saya ni masih lagi orang awam. Maka kalau dia declare, saya guna kalam declare lah. Kalau dia masih lagi declare diri dia orang awam, maka tuan-tuan, layaklah bagi orang awam mengadu kepada orang lain. Layak. Layak. Ada masalah mengadu dengan suami, ada masalah mengadu dengan mak. Layak bagi dia orang awam. Jelas ke jelas? Okey. Kalau tuan-tuan dah mula declare, Ustaz, saya seorang yang salik, tak ada masalah walaupun tuan-tuan belum capai level tu. Tetapi apa yang kita, impian ni tak salah tuan-tuan. Dan impian ni percuma. Dan impian berbeza dengan angan-angan. Berangan ni benda yang tak ada usaha. Impian ni satu level yang kita nak capai, waktu sama kita usaha. Okey. Bedanya, kalau tuan-tuan declare diri tuan-tuan, Ustaz, saya seorang yang salik. Apa makna salik? Dalam perjalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tuan-tuan dah tahu level, di manakah level yang kalian berada. Maka level orang salik ni, begini. Level orang salik ni apa? Dia ini tidak boleh mengadu kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ni, sedangkan pengaduan kepada sesama manusia adalah menjadi petanda bahawa seorang itu tidak rela dalam menerima bahagian ketentuan daripada Allah. Kalau dia cerita, dia ni dah level salik. Lepas tu, dia cerita kepada orang awam, seolah-olah dia tak reda, dia tak rela dengan apa yang Tuhan tentukan bagi diri dia. Okey, di manakah jalan penyelesaian? Tuan-tuan, sebagai orang yang berjalan, saya yakin ujian tu pasti ada. Iman naik turun, naik turun. Sama juga maqam naik turun, naik turun, naik turun. Alah, buktinya tuan-tuan, ni jawab sekejap dekat ruangan komen. Ada ke tidak orang yang ada di degree, orang yang dah ada degree, kerja jual burger? Bermakna tindakan yang dia buat tak layak dengan sertifikat ataupun grade yang dia ada. Ada atau tidak? Jawab di ruangan komen. Mudah je kita muhasabah benda ni. Mudah sangat. Ada atau tidak PhD? PhD jual online. Saya pernah jumpa dulu waktu Ramadan tahun lepas. Saya order kambing perap. King's Cakotiau. Waktu tu PKP. Maka nak jual cakotiau tak boleh. Maka dia tukar ketika tu, dia jual kambing perap. Terima kasih Corakui. Dia jual kambing perap tuan-tuan. Dan antara yang jadi stokis dekat Shah Alam ni seorang doktor. Kerja tak ada, last kali jual kambing perap. Maknanya tengok, walaupun level dia begitu, tapi kadang-kadang satu masa dia turun sekejap sesuai dengan keadaan. Maknanya begini, sama juga bila kita belajar ilmu tasawuf, bukan semestinya tuan-tuan, sebaiknya betul kita sustain duduk pada level itu sebelum nak naik lagi. Tetapi kadang-kadang bila datang satu keadaan, oi tak tahan sangat ni, tak tahan sangat dah, rasa nak cerita ni, dah sebar dengan Allah dah banyak kali dah, mengadu dengan Allah tiap-tiap malam dah, tapi Allah rasa tak lepas. Ya Allah, aku nak turun sekejap martabat orang awam. Begitu kaedahnya. Ya Allah, aku nak turun sekejap martabat orang awam, nak carilah siapa-siapa nak aku bersembang, nak bagi pelepah saja. Maknanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Bila dia dah duduk pada martabat orang awam, dia cerita masalah dengan orang yang hidup sesama manusia, adakah dia tak redha? Dia tak termasuk perbahasan ni. Sebab ini perbahasan tasawuf. Jelas ke jelas? Saya nak tuan-tuan jelas berkenaan kaedah ini, agar tuan-tuan tak confuse dengan ilmu. Habis tu ustaz takkan tak boleh mengadu terus. Semua dengan Allah saja. Kita dengan Allah dah lah jauh. Maqam kita dengan Allah ni dah lah tak ada ke mana. Dan nak berasa Tuhan tu dekat jauh sekali. Ustaz senang lah. Oh, macam-macam orang kata. Dan macam mana ustaz kami nak pelepah? Tu saya kata. Pertama, tuan-tuan kena tahu dulu di mana level yang kalian berada. Kalau orang awam, buat cara orang awam. Kalau orang salik, kita buat cara orang salik. Tetapi bila sampai satu keadaan tak mampulah ustaz, saya dah tak boleh sangat ni, tunggu sekejap. Ya Allah, aku nak jadi orang awam hari ni. Ya Allah, hari ni aku nak jadi orang awam sekejap. Nak cari mana-mana kawan kat Noraini ke, Aisyah ke, Hajah Ramlah ke, siapa ke. Dah, aku nak bersembang dengan dia orang. Ya Allah, nak bersembang, nak pelepah je, nak pelepah. Lepas tu dah turun di bawah, naik balik. Dah habis cerita, tak apalah ya Allah, aku redha. Besok tak cerita lagi. Adakah kalian jelas? Saya nak faham. Kalian betul-betul faham perjalanan ilmu tasawuf. Dia bukan menyalahi jalan syariat. Tidak. Dia menyempurnakan jalan syariat. Bedanya orang berada di bawah belum tentu boleh berada di atas. Tapi orang yang berada di atas, dia boleh turun bawah sekejap dan naik balik. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sambung. Adapun bersusah hati kerana memikirkan urusan dunia, misalnya khawatir tidak mendapat rezeki, atau takut tidak tercapai apa-apa yang diinginkan terhadap harta dan dunia, maka perasaan dan keyakinan tersebut dapat menjejaskan keimanan seseorang. Sama juga. Yang ni kalau kita berada pada level salik. Yang ni kena jelas betul-betul. Apa makna berada pada level yang salik? Kita dalam perjalanan tasawuf, belajar ilmu tasawuf, mendalami ilmu tasawuf. Lepas tu apa? Masih lagi risau masalah rezeki. Maka gunakan kaedah tadi. Bila part tuan-tuan rasa tak confident sekejap, ya Allah, aku nak turun sekejap martabat orang awam ni. Dah? Aku bukan tak yakin dengan rezeki ni, tapi kali ni mesyuarat aku nak marah sungguh-sungguh. Contoh, bukan tak redha, tapi waktu tu dia tahu martabat dia di mana. Dia tahu maqam dia di mana. Adakah kalian jelas ni? Sebagai contoh paling mudah lah. Rohaya, afwan, saya ni bukan ahli masalah mimpi dah. Minta maaf, saya boleh jawab ada buku-buku berkenaan mimpi, tapi saya ni bukan ahli berkenaan mimpi. Boleh tanya orang lain kot untuk tafsir mimpi. Afwan lah kot, saya tak boleh jawab. Wallahu a'lam. Baik, sambung. Kembali kepada masalah tadi. Bila kita duduk martabat tasawuf, martabat salik, kalau dia pagi-pagi susah hati, duk fikir rezeki, padahal benda Tuhan dah janjikan. Duk fikir marketing, duk fikir sale, duk fikir berniaga, duk fikir kedai tak ada orang datang, buka restoran tak ada orang datang. Bangun pagi-pagi duk fikir Allah. Walhal kita berada pada level salik, maka jaga. Itu perkara yang boleh menjejaskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya? Kan Tuhan kata, aku dah jamin rezeki kamu. Rezeki yang mana? Rezeki yang mandemun, rezeki yang mamluk, rezeki yang matlub. Banyak jenis rezeki ni. Rezeki yang rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak jenis rezeki. Tuhan dah janji, Tuhan dah tulis pada azali. Habis tu ustaz, tak payah ikhtiar ke? Hei, ikhtiar tu bab syariat. Syariat tak boleh tinggal. Ini bab keyakinan. Ini pembersihan. Yang tu syariat tak boleh tinggal. Kalau hang kata dok yakin tapi waktu yang sama tidak syariat, tak ada ikhtiar, menafikan syariat. Apabila perasaan sebegini berterusan kekal, maka pada masa yang lama akan sampai ke tahap yang membahayakan, iaitu benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana tidak redha terhadap apa yang ditentukan dan diputuskan ke atas dirinya. Akhir sekali tuan-tuan, kita benci kepada Allah. Dah, jaga-jaga. Sebab tu bangun pagi-pagi, jangan fikir urusan duniawi. Tak usah fikir dulu. Dah, Allah Ta'ala dah susun dah pada azali. Usaha wajib, ikhtiar wajib. Dan
Bahkan kita mulakan dengan betul-betul bermunajat, membesarkan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting bagi seorang hamba ialah berikhtiar dan berupaya sekuat kemampuan. Kemudian tawakal, menyerahkan sebarang keputusan dengan penuh redha, usaha betul-betul. Usaha betul-betul, buat betul-betul. Bila dah usaha, akhir sekali tawakal kepada Allah. Itu martabat kita. Dan pada masa yang sama selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tulis hadis ni. Nabi bersabda, terima kasih Tuan Saleha, inna husna zanni billah minal ibadah. Tulis bahawasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala itu satu ibadat. Bahawasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala itu satu ibadat. Baik sangka je ibadat dah. Dah. Belum lagi tawakalnya kita, syukurnya kita. Baik sangka dah. Tak apalah setakat ni ya Allah rezeki yang kau bagi. Besok aku ikhtiar lagi, usaha lagi. Habis. Baik. Itu perkara yang kedua. Dalam satu hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merawikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ala u'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel?" Faqulna, "Bala ya Rasulullah." Qulu, "Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Okey. Tuan-tuan fokus kejap. Bagus ni. Suatu hari Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dirawikan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Nabi berkata, bayangkan Nabi bercakap depan kita ni, bayangkan. Nak tak? Bukan saya. Mahukah aku mengajarkan kepada kalian kalimah yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel? Nabi tanya, nak tak? Dah? Aku ajar kamu, kata Nabi, doa yang Nabi Musa baca ketika Nabi Musa menyeberangi laut bersama Bani Israel. Maka kami menjawab, bala, mestilah nak ya Rasulullah. Mestilah nak, doa yang bagus kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah. Jom kita baca bersama-sama. Baik, kita baca bersama-sama. Ni doa yang Nabi ajar doa yang Nabi Musa baca ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel. Allahumma, baca semua. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca lagi sekali. Dah 3 kali kita baca. Dapat ilmu baru kan? Allahumma, baca. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billah hil aliyyil azim. Okey, jom kita baca lagi sekali. Sekali lagi tuan-tuan, doa yang Nabi Musa ajar, yang Nabi Musa baca ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel. Nabi Muhammad terus cerita balik doa ni. Jom. Tuan-tuan kalau tak baca sekarang, besok tak baca dah. Sampai kiamat tak baca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebab tu saya suka ketika live ada doa, kita belajar dan terus baca. Terus praktikal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an
wala haula wala quwwata illa billah hil aliyyil azim. Baik, bagus. Artinya apa? Ya Allah, hanya untukmu segala puji. Lakal hamdu. Ya Allah, hanya kepadamu lah tempat mengadu. Dah? Wa ilaikal mustaqi, dan kepada kau tempat aku mengadu. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat kami minta pertolongan. Wala haula wala, dan tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan, waktu stres sangat baca doa ni. Baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqi wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Baca agar kita mendapat sedikit spiritual, kekuatan dalam bentuk rohaniah, dalam kita nak meneruskan perjalanan kita dalam kehidupan yang sementara. InsyaAllah Kak Nas, boleh insyaAllah nanti saya WhatsApp dekat Kak Nas. Bagus. Baik, maknanya apa? Ya Allah, hanya untukmu segala puji, dan engkaulah tempat aku mengadu, dan engkaulah tempat aku minta pertolongan, dan tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Jelas ke jelas? Kata Al-Amashi, setelah aku mendengar kalimah-kalimah itu dari Syaqiq Al-Asadi bangsa Kufah, dan dia menerimanya daripada Abdullah radhiyallahu anhu, maka aku meninggalkannya. Kemudian dia berkata, telah datang kepadaku seorang yang datang ketika aku sedang bermimpi. Dia berkata, hai Sulaiman, tambahkan kalimah itu dengan wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi, dan kami pohon pertolongan kepadamu atas kerosakan yang menimpa kami, dan mohon kepadamu kemaslahatan, kebaikan dalam segala urusan kami. Ini sedikit ada ditambah oleh para ulama. Cuma kalau nak amal pun bagus, tak amal pun tak apa, kita ambil apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau rasa nak tambah, nanti kita boleh PM dan sebagainya. Baik, habis. Dan akhir sekali yang ketiga. Hari ini kita dengar 3 nasihat. Yang pertama, saya ulang balik. Barang siapa bangun pagi-pagi mengadu tentang kesusahan hidup, maka seolah-olah dia merungut kepada Tuhannya. Dia merungut kepada Tuhan. Yang kedua, barang siapa tu akulah. Jangan fikir orang lain. Belajar untuk kita. Kalau aku bangun pagi, li umurid dunia, duk fikir urusan dunia yang tak selesai, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Seolah-olah apa? Dia bangun dan dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah dia benci kepada Allah. Jaga tuan-tuan. Dan yang ketiga, wa man tawaddu'a. Barang siapa merendahkan diri dia kepada orang kaya kerana hartanya, sebab dia nak harta, maka hilanglah dari dirinya 2/3 daripada agama. Artinya apa? Dan barang siapa merendahkan dirinya kepada orang kaya dengan niat semata-mata kerana kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ingat tuan-tuan, salah ke? Tak. Syariat hanya membolehkan memuliakan manusia kerana kebaikan dan ilmunya. Tulis, kalau orang tu kaya, dia buat baik, boleh kita muliakan kebaikan dia. Said Bukhari, orang kaya tuan-tuan, kita puji, kita merendahkan diri, kita jumpa dia sebab apa? Sebab banyak kebaikan dia buat. Tahu syarikat dia nak beli kop, dia beli. Syarikat tu nak tu, dia beli. Banyak kekayaan dia, berapa bilion. Dan kita nak merendahkan diri bukan sebab kayanya dia, tapi sebab kita nak puji dia atas kebaikan. Ahlan bik, persilakan. Yang kedua, syariat membolehkan memuliakan manusia lain itu dengan sebab ilmunya. Boleh. Dengan sebab ilmunya. Bahkan kata setengah daripada ulama, memuliakan guru ini seperti seumpama raja. Sebab apa? Dengan sebab ilmu dia lah membawa kita kenal kepada Allah. Asbab ilmu dia lah membawa kita kasih akan Nabi SAW. Asbab ilmu dia lah mendekatkan diri kita kepada Allah. Asbab ilmu yang dia ajarlah menjauh kita daripada kemungkaran dan sebagainya. Jelas ke? Jelas. Boleh.
bukan kerana kekayaannya. Oleh sebab itu, barang siapa, yakni aku, minta maaf dah, kalau saya mengaji, saya mengajar, begitulah, kita forward kepada kita. Dan aku ni yang memuliakan harta orang lain kerana kekayaannya, berarti telah menghinakan ilmu dan kebaikan. Na'udzubillah min zalik, ya Allah, huduhnya perangai aku. Kalau aku ni cenderung kepada orang kaya dengan sebab hartanya, secara automatik kita dah memuliakan kebaikan, kita dah menghina kebaikan dan menghinakan keilmuan. Sebab dalam syariat, orang yang boleh dimuliakan antaranya dua golongan. Pertama sebab kebaikannya, yang kedua sebab ilmunya. Yang pertama sebab kebaikannya, yang kedua sebab ilmunya. Walaupun dia kaya, dia buat baik, muliakan. Walaupun dia kaya, dia berilmu, muliakan. Dan walaupun dia miskin, dia berilmu, muliakan. Walaupun dia miskin, dia buat kebaikan, muliakan. Sebab itulah golongan yang disyariatkan untuk dimuliakan dalam dunia yang sementara. Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu mengatakan, segala tingkah laku setiap orang mukmin mestilah berdasarkan pada 3 perkara. Akhir sekali tulis, melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan, dan redha kepada qadar. Asas ni jangan tinggal, redha. Paling tidak, keadaan orang mukmin itu tidak terlepas daripada salah satu. Paling tidak pun salah satu tu kena ada. Apa dia? Laksanakan perintah, jauhi larangan, redha kepada qadar. Baik. Oleh sebab itu, setiap orang mukmin mesti tetap memperhatikan hatinya dan seluruh anggota tubuhnya untuk melaksanakan 3 hal tadi. Mudah-mudahan saya mendoakan diri saya dan kalian termasuk daripada golongan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan redha di atas qada dan qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak salah nak merendahkan diri kepada orang kaya kerana kebaikannya. Tak salah merendahkan diri kepada orang kaya kerana keilmuannya. Yang salah merendahkan diri kepada orang yang kaya kerana kekayaannya dan merosakkan diri kita, tuan-tuan. Hilanglah daripada diri kita 2/3 daripada agama. Na'udzubillah min zalik. Bukan 1/3, bahkan tuan-tuan 2/3 daripada agama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita mendapat beberapa kefahaman. Dan ingat tuan-tuan, kefahaman itu kita tukar ia dengan tindakan. Apa tindakan yang kita boleh buat pada hari ini? Yang pertama, saya ulang balik, tuan-tuan kena tahu dulu di mana level yang tuan-tuan berada. Sebelum nak sembang masalah syariat, nak sembang masalah tasawuf, nak sembang masalah akhlak, kena tahu dulu level aku di mana. Satu. Poin yang kedua, tindakan yang kalian kena buat hari ini. Dah tahu level kita, tengok yang ni aku boleh amal ke tak? Dan bila aku ada masalah, ya Allah, hari ni aku tak mampu nak mengadu dengan kau. Bukan tak mampu, dah hari-hari mengadu. Ya Allah, hari ni aku nak cari juga best friend aku, BFF, best friend forever. Aku nak cari juga, ya Allah, hari ni best friend aku nak cerita masalah. Waktu tu going down sekejap, jadi orang awam. Naik balik lepas tu pula jadi orang salik. Yang penting kita kena faham dasar. Bila nak turun, bila nak naik, bila nak sustain, bila nak growth. Jelas ke? Jelas. Poin yang ketiga, terus memuliakan orang-orang yang berilmu, terus memuliakan orang-orang yang buat kebaikan, dan jaga diri kita. Jangan merendahkan diri kepada orang kaya kerana kayanya. Kerana ditakuti, tuan-tuan, agama kita makin binasa, diri kita makin rosak. Tapi kalau orang tu kaya, baik, muliakan dia. Orang tu kaya, berilmu, muliakan dia. Orang tu kaya, Habib, muliakan dia. Orang tu kaya, orang soleh, muliakan dia. Kerana apa? Itulah yang disyariatkan oleh agama. Jadi mudah-mudahan apa kita bincangkan pada pagi ini, Allah Ta'ala beri faham, Allah Ta'ala zahirkan keyakinan dan kekuatan pada kehidupan. Dan insyaAllah kita akan bersambung esok seperti biasa, jam 9 pagi, dalam hashtag Santapan Rohani, berkenaan 3 perkara yang tidak dapat dengan 3 cara. Nak 3 perkara ni, ni 3 cara. Kalau nak 3 benda ni, ni cara dia. InsyaAllah kita bertemu esok dalam hashtag Santapan Rohani. Ma'assalamah wa ala liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.